Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syukur Alhamdulillah, tersentuh saya dengan tazkirah yang saya dengar daripada Ustaz Izhar di slot motivasi pagi di Radio IKIM pagi tadi tentang amanah untuk kita menjaga lidah kita, yang mana di dalam dia mengingatkan saya kepada sepotong hadis yang diriwayatkan daripada oleh Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, qulil haqqa walau kana murra, berkatalah yang benar walaupun pahit. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan dihukumkan sebagai sahih. Berkata yang benar di dalam keadaan-keadaan yang tertentu adalah secara langsungnya merupakan amanah ilmu, seperti guru tajwid mengajar apakah hukum yang benar terhadap bacaan sesuatu ayat daripada Al-Quran, ataupun seorang guru matematik yang mengajar kepada anak muridnya tentang kiraan yang betul terhadap satu-satu masalah di dalam matematik. Dan itu merupakan tugasan harian yang selalunya dilihat sebagai sebahagian daripada tuntutan profesionalisme kita dalam kerja. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada kebenaran yang perlu dinyatakan itu datang bersama dengan risiko. Dan ini menuntut kepada keyakinan dan kekuatan sifat amanah dalam diri seseorang itu untuk merasakan dirinya bertanggungjawab di hadapan Allah SWT untuk berkata yang benar walaupun mengundang risiko dan kepahitan. Apa yang menarik perhatian saya ialah ungkapan ini dibahaskan dari perspektif, bukan perspektif agama, tetapi daripada perspektif jati diri dan tanggungjawab yang perlu ada di atas bahu, terutamanya oleh golongan intelektual, iaitu apa yang diungkapkan oleh penulis yang sangat suka saya rujuk kajian-kajiannya daripada kalangan orientalis barat, yang amanah dalam penyampaian ilmunya walaupun mendukung nilai yang berbeza daripada kita sebagai umat Islam, iaitulah Edward Said di dalam bukunya Representations of the Intellectuals, iaitu sebuah buku kecil yang merupakan himpunan daripada siri syarahan beliau di dalam Reith Lectures yang terkenal di BBC, kalau tidak salah saya pada awal tahun 1990-an, 1993 barangkali, yang mana di dalam buku Representations of the Intellectuals ini, Edward Said memberikan teguran yang kritikal kepada golongan bijak pandai, ahli akademik, supaya tidak tenggelam dalam mengejar money, power dan juga specializations, penghususan kepakaran yang menjadikan seorang ahli akademik itu mempunyai alasan untuk tidak berkata yang benar kerana berbeza penghususan. Dan ini dibahaskan dengan panjang lebar di dalam buku ini, yang mana Edward Said menghendaki supaya golongan intelektual merenung kembali peranan mereka dalam masyarakat. Tidak ada makna untuk mereka mendukung kesarjanaan yang tinggi tetapi membiarkan kebenaran diperkotak-katikkan, atau dalam bahasa popular di negara kita sekarang ni, kita jadi profesor kangkung. Apa yang dibahaskan di dalam buku ini tidak disentuh daripada perspektif agama, tetapi saya kira wajar untuk dibaca oleh kita semua, terutamanya oleh golongan bijak pandai, ahli akademik, alim ulama, supaya menginsafi tanggungjawab dan amanah yang ada di atas bahu mereka. Dan sudah tentulah orang pertama yang mengambil nasihat ini adalah diri saya sendiri, sebagai seorang insan yang mempunyai tanggungjawab yang besar di hadapan Allah SWT untuk berkata yang benar. Dan saya kira buku ini juga boleh dimanfaatkan oleh golongan ultra salafi yang begitu sensitif di dalam bab menyatakan teguran dan memberikan nasihat yang benar di hadapan pemegang cemeti, penguasa dan pemerintah yang zalim. Gunakanlah buku ini secara objektif, di samping rujukan-rujukan kesarjanaan Islam yang menyatakan perkara yang sama. Berkatalah yang benar walaupun yang pahit, kerana kebenaran itulah kunci kepada
kemuliaan Islam sebagai satu cara hidup yang kita pikul di atas bahu ini sehingga ke hembusan nafas yang terakhir. Berkatalah yang benar walaupun pahit. Mudah-mudahan ia menjadi nasihat untuk diri saya dan sahabat-sahabat semua. Buku ini boleh didapati di Kinokuniya pada harga yang sederhana, RM50.57. Tetapi nasihat di dalamnya amat berharga dan perlu kita manfaatkan bersama. Selamat membaca, selamat beramal. Bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You